Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Yang berbahagia Dr. Ahmad bin Rahim, Pengarah Institusi Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Yang berbahagia Teknologis Dr. Pajuzi bin Awang, Timbalan Pengarah Institusi Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Barisan Kepimpinan Pensyarah Institusi Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, guru-guru Sekolah Kebangsaan Palembang, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin sekalian yang saya kasihi. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan sepenuhnya kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah berkat dan kurnia daripadanya dapatlah kita semua bersama-sama di pagi ini untuk menghadiri bengkel cerpen yang diadakan buat julung kalinya bertempat di Dewan Bendahara Institusi Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur iaitu pihak IPG Kampus Sultan Mizan yang banyak berkeras keringat bagi menjayakan program bengkel cerpen ini. Terima kasih juga diucapkan kepada para guru Sekolah Kebangsaan Palembang yang sudi hadir dari negeri Kelantan untuk memenuhi undangan daripada pihak IPG KSM bagi memeriahkan lagi bengkel pada kali ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita ke agenda utama, izinkan saya untuk berpatung serangkap dua. Sukan Tamasya, Sukan Negeri, Sukan Berpeluru, Kesukan Ayu. Aina Batrisya nama diberi, seorang guru bahasa Melayu. Selain itu, saya merupakan guru daripada program Pelajar Cemerlang PPC Bahasa Melayu pada tahun 2020 di Universiti Luar Negara. Itu merupakan satu penghargaan buat saya untuk Kementerian Pelajaran Malaysia KPM atas tajaan yang telah diberikan bagi saya meneruskan pembelajaran pada peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Melayu. Minta daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Berbicara berkaitan cerpen membuatkan kita sebagai guru bahasa Melayu berasa sangat dekat dengan topik ini, bukan? Persoalannya, adakah kita sememangnya mengetahui bentuk cerpen ini? Menurut Azman et al. 2022 telah menyatakan dalam buku beliau yang bertajuk Pengenalan Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, cerpen merupakan gabungan dua perkataan seperti cerita dan pendek. Cerpen. Selain itu, menurut beliau juga, cerpen berkembang pada tahun 1930-an apabila kegiatan Persurat Khabaran Melayu mencapai kegemilangannya. Berdasarkan pendapat Laila Sari dan Nur Laila 2006, cerpen adalah suatu karangan pendek yang berbentuk karangan naratif atau cerita prosa yang mengisahkan masyarakat yang penuh kegembiraan, perselisihan dan memberi kesan yang sukar dilupakan. Konsep teknik mengajar boleh didefinisikan sebagai kemahiran dan kecakapan yang digunakan oleh guru untuk mencapai objektif pelajaran secara optimal, dan kemahiran guru digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam aktiviti PDP. Namun begitu, sejauh manakah keberkesanan cerpen ini dalam proses pembelajaran dan pengajaran PDP dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah pada hari ini? Teknik pengajaran yang pertama untuk para guru aplikasikan di dalam bilik darjah ketika PDP ialah teknik pembinaan kreatif. Pengenalan bagi teknik ini diperkenalkan oleh Dr. Hajah Siti Khariah binti Muhammad Zubir. Beliau merupakan pensyarah dari Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
Teknik ini melibatkan murid memecahkan kebuntuan cerpen tersebut dengan guru meminta pelajar menyelesaikan masalah sesebuah cerpen itu dengan tanggapan mereka sendiri. Hal ini supaya dapat melatih daya imajinasi murid dengan mewujudkan beberapa kebarangkalian dalam diri pelajar terhadap keseronokan, penghargaan dan keberkesanan cerpen yang dihasilkan oleh pengarah cerpen. Karya Zubair 2022. Selain itu, guru yang menggunakan teknik ini juga boleh mengadakan diskusi panel seperti mengadakan aktiviti sosiodrama dan pementasan drama. Di samping itu, arah pelibatan murid pada tahap yang memerlukan kesungguhan, keberanian dan keyakinan. Sifat-sifat ini bukan sahaja perlu ada pada seseorang individu tetapi untuk semua orang di bilik darjah yang akan berperanan menjayakan aktiviti ini. Awan Kelabu 2009. Hasilnya, para murid menjadi aktif, imajinatif dan produktif dalam menikmati dan menghayati cerpen. Menurut Syahputra 2018, murid harus dibelajarkan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Hal demikian sama seperti aktiviti yang dilakukan dengan teknik ini kerana memerlukan murid untuk bergaul dengan orang lain. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini, perubahan seperti ini penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang diperlukan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Tahirohan 2019. Sebagai contoh, dalam cerpen bertajuk Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, para guru hanya memberikan gambaran menyeluruh seperti tema cerpen ini kepada murid-murid. Tema cerpen tersebut tentang pengalaman seorang pelancong yang suka melancong dan secara tidak sengaja membuat pembelian jaket kulit kijang untuk menjaga hati rakannya. Hal ini akan membuatkan murid berfikir dan imajinasi tempat pelancongan yang pernah dikunjungi dan semestinya banyak penjual barangan yang menarik minat pelancong yang datang dari jauh. Oleh itu, murid-murid boleh menggambarkan situasi ini dengan kaitkan imajinasi mereka dengan alur jalan cerita cerpen tersebut. Hadirin yang saya sayangi sekalian, teknik yang kedua boleh guru-guru lakukan untuk menjadikan pengajaran cerpen berkesan ialah teori skema. Terdapat beberapa orang tokoh yang mengkaji teori skema ini seperti Driscoll 1994, Roman Hart 1977, Spiro 1980, Chiango dan Dunkel 1992, Anderson 2000 dan Brinus 2001. Mereka menjelaskan bahawa skema atau pengetahuan latar membantu dalam proses kefahaman bacaan. Takrif skema boleh dilihat dari segi pengetahuan yang dibina dalam struktur kognitif seseorang. Nair et al. 2006. Seseorang pembaca memahami maksud penulisan cerpen dengan menghubungkaitkan maklumat yang dibacanya dengan skema yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitifnya. Menurut Spiro 1980, skema bukan sahaja tidak mencukupi untuk membantu kefahaman pembaca kerana pembaca harus tahu mentakrifkan skema yang betul agar dia dapat fahami apa-apa yang dibacanya. Seterusnya, berbalik kepada sejarah perkembangan teori skema pula, konsep skema telah wujud sejak 1781 apabila Kant 1963 menegaskan seseorang individu yang menghubungkaitkan maklumat yang diperolehnya dengan pengetahuan yang sedia ada padanya hanya menjadikan setiap maklumat konsep baharu dan idea baharu itu bermakna. Sebenarnya, Kant hanya meletakkan asas bagi teori skema dan beliau tidak menggunakan istilah skema dalam perbincangannya. Istilah skema mula digunakan oleh seorang ahli psikologi yang mendapati pembaca menggunakan pengetahuan latar dalam proses memahami teks yang dibaca oleh mereka. Kajian Bartlett juga membuktikan skema sentiasa berubah dan bersifat aktif. Menurut Roman Hart 1980, skemata ialah blok binaan kognisi, building blocks of cognition yang meliputi semua bidang aksi, pengalaman, ilmu dan peristiwa. Contohnya, guru membuat latih tubi berkaitan cerpen Munshi yang ditulis oleh Husna Nazri.
Latihan seperti soalan menghuraikan dua perbezaan antara watak utama dan watak sampingan dengan berdasarkan cerpen yang dipelajari. Dengan ini, murid akan membuat latihan tersebut dan menyemaknya berdasarkan skema yang guru sediakan. Tuntasnya, mereka akan mudah mengesan kesalahannya terlepas pandang ketika menjawab soalan. Sudah terang lagi bersuluh para hadirin sekalian bahawasanya punca utama kumpulan murid sukar memahami cerpen kerana terlalu banyak genre-genre yang berbeza yang perlu difahami. Ghazali 2017. Menurut Chu 2011 pula, murid bertingkah laku seperti ini disebabkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan secara konvensional dan tidak memperangsangkan. Kebanyakan situasi ini berlaku kerana sesetengah guru bahasa Melayu di sekolah masih menggunakan buku teks sahaja dan bersifat sahala. Chu 2011. Pada abad ke-21 ini, guru hanya menjadi pemudah cara dan berdasarkan murid. Maka, guru boleh menukar cara pengajaran di dalam kelas dengan lebih menarik. Oleh itu, guru boleh menggunakan teknik pengajaran teradun untuk proses pengajaran cerpen. Konsep teknik ialah model pendekatan yang menggabungkan kaedah konvensional dan kaedah dalam talian. Ghazali 2017. Selain itu, pengajaran teradun merujuk kepada gabungan persekitaran pembelajaran yang berbeza yang selalunya gabungan PDP dalam talian, mudah alih, elektronik dan bersemuka secara fizikal, konvensional. Pusat Pengajaran dan Pembelajaran University UTLC UUM 2013. Konsep lain bagi pengajaran teradun menurut Hussein et al. 2013 bahawa pencampuran model konvensional dengan pembelajaran secara maya melalui teknologi maklumat dan komunikasi ICT, guru dapat menggunakan kaedah ini dalam menarik fokus dan minat murid yang berada pada zaman serba canggih dengan teknologi untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses PDP bagi mata pelajaran bahasa Melayu elemen Komsas berbentuk cerpen. Sebagai contoh, Zurina Hassan yang merupakan penulis cerpen Kadu Ayam dan Raja dalam buku antologi teks komponen sastera Komsas dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Oleh demikian, guru boleh menggunakan salah satu aplikasi digital seperti Canva untuk membuat animasi sinopsis bagi cerpen tersebut. Di dalam animasi tersebut, terdapat kadu iaitu seorang datuk kepada hakim, watak berpuluh ekor ayam dan seorang raja pada zaman dahulu. Malahan cerpen ini mempunyai watak sampingan seperti Azam iaitu kawan baik kepada hakim serta seorang peguam lulusan undang-undang. Maka murid-murid akan lebih tertarik untuk melihat cerita yang diadaptasikan kepada animasi yang lebih seronok berbanding slide PowerPoint yang kebiasaan guru-guru gunakan di sekolah. Namun begitu, latih tubi yang diberikan kepada mereka yang berbentuk faham maujuk harus diterapkan agar ada kesinambungan antara kedua-dua pengajaran oleh kaedah ini. Menurut Mahzan 2008, ahli pendidik dan pakar bahasa mengakui bahawa kemahiran yang paling sukar dikuasai dan diajari oleh seseorang murid ialah kemahiran menulis. Oleh itu, teknik pengajaran teks cerpen juga perlulah merangkumi penulisan juga. Hal ini kerana menurut kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran bahasa Melayu telah memberi kesan yang baik pada aspek lisan dan aspek penulisan dalam kalangan murid tingkatan 1 dengan penggunaan bahan sastera. Zamri 1997. Menurut Lansia 1997 pula, murid-murid yang menggunakan elemen-elemen dengan maksud yang berbeza dengan menghasilkan ayat-ayat sendiri tidak dikira plagiat kerana peminjaman elemen daripada bahan sastera yang dibaca dan digunakan dalam pengajaran penulisan karangan. Teknik boleh diterapkan oleh murid-murid sendiri apabila menduduki soalan peperiksaan. Sebagai contoh, guru mengajar cerpen bertajuk Oren kepada murid-murid serta melakukan aktiviti menulis sinopsis, tema, gaya bahasa, pengajaran dan nilai murni cerpen Oren dalam bentuk pelbagai peta minda yang berwarna-warni pasti menjadikan murid mudah mengingati fakta yang ditulis. Rozaiman 2007.
Secara tidak langsung, ini dapat membantu mereka ketika menjawab ujian bahasa Melayu. Markah yang diperolehi bukan sahaja untuk peperiksaan bertulis, malahan juga untuk ujian lisan kerana subjek bahasa Melayu menilai aspek merangkumi bertutur, mendengar dan bertulis. Pendapat Maurohaini 2001 pula, murid dibekalkan dengan bahan yang mudah difahami, menarik dan asli untuk bahasa apabila bahan sastera digunakan. Sehubungan itu, guru boleh menggerakkan minda murid dengan kaedah pengajaran yang menyeronokkan dan juga mengeksploitasi bahan-bahan tertentu untuk tajuk karangan cerpen yang ditulis. Nik Safiah 2002. Guru juga dapat mengenal pasti kelemahan murid dalam penulisan karangan cerpen. Oleh hal yang demikian, para guru juga perlu lebih prihatin dalam pemilihan bahan sastera yang sesuai dengan murid-murid dalam usaha menanamkan minat untuk terus menulis dan membaca. Jamian et al. 2016. Natijahnya, terdapat banyak sekali teknik untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi ketika berada bagi murid ketika berada di sekolah nanti. Akhir sekali, sebelum tirai saya labuhkan, sebelum sauh saya turunkan, sebelum saya akhiri perbahasan saya pada kali ini dan sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyusul 10 jari memohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang pengucapan saya di hadapan ini. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datang daripada kesilapan saya sendiri. Saya selaku guru jemputan untuk bengkel cerpen ini merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat pihak IPG KSM selaku penganjur utama program Gilang Gemilang ini. Saya akhiri ucapan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji durian, biji selasih. Sekian, terima kasih.